Biasakan wahai lisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turunkanlah kepada hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana tanpa salawat, tanpa bersungguh-sungguh untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, macam mana nanti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kita di mahsyar sebagai ummati, mana umatku, ada tak kaki kita bergerak ikut Rasulullah? Yang ni kita kata apa susah, dipanggil pergi je lah ustazah, itu kat dunia sayang. Dipanggil kita boleh bergerak kalau hati kita suka. Tapi kalau hati tak suka, tak bergerak juga, muslimat dirahmati Allah. Jadi nanti di mahsyar kita kata Rasulullah panggil dah tu, kenapa kau tak bergerak lagi wahai kaki? Apa jawapan kaki? Dulu kat dunia aku ikut cakap hang, nak pi tengok wayang aku ikut, pi masjid aku ikut. Mana satu keinginan hati saat itu? Kerana hati adalah rajanya. Mengarah kepada yang baik, seluruh anggota akan ikut baik. Mengarah kepada yang jahat, seluruh anggota akan jadi jahat. Tapi hari ini berdiri pada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul fasl, hari yang Allah jatuhkan ketentuan hukuman, maka kaki tak ikut dah cakap kita, bergeraklah ikut Nabi Muhammad dah panggil tu. Tak, kata kaki, sebab di sini aku mengikut kemahuan Tuhanku. Dulu di dunia kita tak banyak berselawat, astaghfirullah. Dulu di dunia kita tak banyak push diri kita untuk ikut sunnah Rasulullah. Maka macam mana kaki nak bergerak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meneguk dahaganya kita akan air telaga Kausar yang bila seteguk diberi minum kepada kita, masya-Allah hilang dahaga selama-lamanya. Dan tak rasa nak minum lagi dah, masya-Allah. Kemudian dipimpin tangan ke syurga Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu oleh para malaikat. Kenapa tak masuk lagi? Ini untukmu, orang pertama yang dijemput, engkaulah penghulu syurga. Nabi masih toleh belakang, aku tunggu umatku. Ini cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi takkanlah kita nak dijemput oleh Rasulullah, nak ditunggu oleh Rasulullah, tapi kita tidak ikut sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lepas ni nak ngeteh dengan siapa-siapa, kita tahu malam tadi dia buat jahat, buat dosa besar pula, pagi ni dia nak ngeteh dengan kita, cuba sembang dengan dia. Kau kalaulah ditakdirkan ajal tiba, kau mati nanti nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Ya, aku nak masuk syurga lah. Tanyalah dekat mak-mak rempit, tanya, kau nanti kalau kahwin nak wanita solehah ke wanita tolehah? Dia automatically akan jawab, mestilah nak solehah. Tu yang kau kepit ke hujung kiri kanan tu, itu solehah ke macam tu? Alah, itu untuk buat main-main je. Nak buat isteri mestilah nak solehah. Kau main angan-angan tinggi melangit, muslimat dirahmati Allah. Samalah macam yang kita sembang tanya malam tadi, buat dosa tapi pagi ni ditanya kalau mati nak syurga ke neraka. Jawapan orang yang normal ini pasti automatically nak masuk syurga. Ini yang ustazah kongsikan di mana-mana. Yang hantar messenger saya nak masuk syurga, ajarkan saya, ustazah, macam mana nak ke syurga kalau ustazah tengok siapa yang hantar messenger ni, kata-kata dalam Facebooknya hanya perkara yang masih keji, caci maki, mencarut dalam Facebook. Muslimat dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, profil di Facebook dia apa, muslimat? Adalah orang yang belum menutup aurat sempurna, yang rambut merah, skirt pendek. Masya Allah, orang begini pun berangan-angan ke Firdausi. Salah ke? Tak salah. Tapi kesian. Sebab apa kesian? Sebab orang ni ada cita-cita nak ke syurga, tapi macam mana nak ke syurga kalau zahirnya masih begitu? Ustazah, zahir je, saya tak tutup aurat pun saya sembahyang. Faham sayang, sembahyangmu semoga diterima Allah. Tetapi tahu tak syarat apa yang nak mengundang orang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Syarat apa nak masukkan diri kita ke dalam syurga Allah? Susah rupanya nak masuk dalam syurga. Ya kak, tak boleh buat seorang-seorang, kena buat secara berjamaah. Kita kena berpimpin tangan. Islam ni bukan untuk kita seorang, bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Sebab tu wajib bagi rasul-rasul kita menyebarkan kepada umatnya. Kita tak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajari sirah Muhammad, kenali sungguh-sungguh siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kenal itu boleh mendatangkan cinta. Bila sudah cinta, muslimat dirahmati Allah, kita ketepikan nafsu kehendak kita.
kita follow rapat-rapat apa yang Nabi suka. Sebab yang Nabi suka itu bukan nafsu, tapi semata-mata dipimpin oleh wahyu Allah. Ibu, hargai, syukuri setiap pagi kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah. Faham ya? Sebab ada ramai usia ibu-ibu saya yang mengadu kepada ustazah, sahabat saya meninggal ustazah, umur-umur macam ni, hampir setiap minggu dengan kematian sahabat yang sebaya dengan kita. Ada seorang tu ustazah, tengah ni, baru ni kisah benar, seorang haji lelaki sambut usia yang ke-61, isterinya buat makan-makan dengan jiran-jiran terdekat. Rupanya bila sembang dengan ustaz, saya ustaz 61 dah. Ustaz ingat tak masa ustaz mula-mula pindah kat taman kami ni, nak jumpa saya pun susah. Rasanya siang malam sibuk cari harta. Cakap tak terang. Masa tu bila jumpa muslimat dirahmati Allah, cerita hok beli tanah sini, beli rumah sini. Kami yang muda lagi masa tu tengah je kan. Macam ni rupanya hebatnya, Masya Allah. Dia sibuk menceritakan tentang kekayaan harta yang dia ada. Saya percaya saat itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi memberi semangat kepada kami orang yang muda ni muslimat. Lalu kita pun Allah Tuhan syoknya jadi orang kaya macam dia. Dalam kayanya tidak pernah untuk bakhil dan kedekut berinfak di jalan Allah. Tapi bila dah jumpa hampir 20 tahun berjiran, muslimat dirahmati Allah, baru ni usia yang ke-61, apa dia sebutkan? Ustaz, baru ni dalam PKP kawan saya meninggal tengah dalam masjid, dalam rokoknya tombang, tengok bawa ke hospital, meninggal dah. Allah sihat. Saya terkesan dah ustaz, duduk diam-diam saja boleh mati. Masya Allah, macam ni je ke rupanya mati ni? Iya, mati ni memang tiba-tiba, tak ada signal apa muslimat dirahmati Allah. Bukan mesti yang sakit kat hospital tu mati dulu, bukan mesti yang tua mati dulu. Mata kita menjadi saksi. Sebab itu saya tuliskan kitab ini, dakwah penuh ukhuwah. Yang tengah-tengah ni berbaju hitam putih muslimat dirahmati Allah adalah sahabat kami almarhumah Ustazah Syadia Abbas. Terkejut di awal-awal PKP boleh sembang apa ya, benda dakwah di alam maya yang kita boleh buat kepada jemaah yang kita tak dapat jumpa kat masjid. Hari-hari sembang, aktif, ceria, elok. Pagi kami dapat berita daripada suaminya telah kembali isteri kesayanganku Syadia binti Abbas. Tak boleh tahan air mata muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, dia tengah aktif, banyak lagi perjuangan dia tak selesai. Sahabat kami yang mulia, wahai Allah, semalam petang boleh sembang tentang resipi masakan dengan kami. Kenapa engkau panggil dia secepat itu? Ini yang bertanya kenapa ni para ustazah semua ni muslimat dirahmati Allah. Lepas seminggu menangisi, saya kata apalah manfaat pada yang mati, pada yang hidup. Hanya dengan menangisi kita tak dapat apa-apa. Jom kita tuliskan pengalaman dakwah, kita tuliskan apa yang telah dikongsikan oleh almarhumah. Dia meninggal, dia mati, tapi boleh menghidupkan jiwa orang yang masih hidup. Ini target kita. Alhamdulillah muslimat, 22 ustazah menulis di dalamnya, Masya Allah, pengalaman yang boleh dikongsikan, yang boleh membangkitkan semangat. Bukan tunggu jadi ustazah, semua kita adalah pendakwah. Siapa orang yang dekat dengan kita, ajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah bila kita tahu benda tu munkar. Tak mampu dengan lisan, ustazah nanti boleh putus silaturahim. Doakan dengan kasih sayang. Ya Allah, kalau dia faham, dia takkan buat macam tu. Maka engkau campakkanlah nur iman, petunjuk, hidayah ke dalam hatinya. Kerana sampai usia aku begini, aku sangat bersyukur dengan hidayah yang engkau berikan kepadaku. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kita teringat siapa kita 20 tahun dulu, siapa kita 30 tahun dulu. Hari ni setelah Allah beri hidayah, buka-buka mata, kita pegang dinding. Bilik aku lagi ni. Ada orang buka-buka mata, dinding barzakh dah muslimat. Kan mati dah aku rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu mati ni begini nikmat, ya Allah, lama dah aku minta mati. Ada orang yang bersuara demikian. Tapi yang paling menakutkan, mati ni sakit rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu, mintalah ya Allah balikkan aku ke dunia satu saat. Untuk apa? Untuk bersujud. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Minta balik hanya satu saat. Muslimat, mati ni sakit. Yang nikmat hanya kepada orang yang berpenat-penat ketika di dunia.
cegah nafsu, berlawan, berperang dengan nafsu sendiri untuk menegakkan apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah suka. Masya Allah, ternyata maksud ila maghfirah untuk mendapat pengampunan bukan dengan solat taubat sahaja, bukan dengan kita bangun malam menghitung tasbih astagfirullah, astagfirullah, tengok wah dapat 1000 kali dah walaupun dalam masa tak sampai setengah jam, contoh muslimat. Tapi rupanya dia mesti mengerjakan amal-amal yang baik. Jadi saya selalu bagi tamsilan, rugilah orang yang mendakwa dirinya telah bertaubat tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk menambah amal solihat. Sebab dengan sekali buat baik, Allah akan padam kejahatan yang pernah kita buat dulu. Muslimat tak payah pakai modal, tak payah pakai tenaga pun, tak payah dengan RM harta yang kita nak infak. Bayangkan Nabi SAW pernah duduk di sisi Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh Yahudi yang mencaci maki. Abu Bakar mulanya sabar dengan cacian dan makian. Sebab Abu Bakar, apa akhlak Nabi, dia nak copy paste pada diri dia sendiri. Masya Allah, Abu Bakar sahabat karib Rasulullah, dia nak mati berakhlak macam Rasulullah. Jadi dicaci maki senyap. Tapi Abu Bakar manusia biasa, sampai dah berulang kali dicaci maki, Abu Bakar pun menjawab dengan datanglah rasa marah. Lalu kelihatan Rasulullah bangkit meninggalkan Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar kepada sahabat yang mulia, ya Rasulullah, saat tadinya aku duduk tidak menjawab apa yang Yahudi itu caci makikan kepadaku, kenapa engkau duduk di sampingku? Dan ketika aku menjawab akan caci maki itu, engkau bangkit tinggalkan aku, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Saat engkau diam tidak membalas akan kejahatan itu, muslimat, malaikat berada di sampingmu dan aku mengetahui bahawa Allah sedang memadamkan segala kesalahanmu. Sekali kita diam tidak membalas, tidak marah, muslimat dirahmati Allah, kita bersabar menahan diri kita, menahan nafsu yang ajak balas kejahatan itu, Allah sedang padam kesalahan kita. Allah tak pakai modal pun muslimat, tak payah infak RM100 kat tabung masjid, tak berpenat dengan kudrat, tapi menahan itu sakit kan ibu-ibu dirahmati Allah. Orang buat jahat kat kita ustazah, kan kalau kita tak balas dia buat balik kat kita, ini biasa. Tapi akhlak Nabi SAW, orang memberi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini Rasulullah SAW terbukti ketika Nabi berada di bumi Taif, budak-budak kecil diupah untuk membaling batu kepada Nabi SAW. Basah kasut Nabi dengan darah Nabi. Muslimat, bila ditanya sampai Jibril berubah menjadi manusia menyatakan, ya Rasulullah, ingin aku ubah ke semua gunung-gunung di bumi Taif ni. Untuk apa? Untuk dilemparkan menjadi bahan yang akan mencederakan orang-orang yang mencederakanmu. Jangan, kata Rasulullah, diangkat tangan lalu mendoakan. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan demikian. Apa maksud tahu? Quran selalu sebut, in kuntum ta'lamun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Bahasa kasarnya guna, muslimat, mu guna otak tak hidup atas dunia ni. Minta maaf, Ustazah pinjam bahasa Ustaz Azhar Idrus. Tapi ketika dengar ceramah demikian, saya sentap. Tuhan, betul lah sebenarnya bahasa mudah nak bagi faham kita ni. Mu guna otak tak atas dunia ni. Yang mu sombongkan tu bukan sebab duitmu tiap hujung bulan masuk daripada bos, daripada majikan. Kalau Allah tak bagi sihat, mu boleh pergi kerja tak? Maksudnya muslimat, kita tak guna akal dalam kehidupan. Kalau kamu tahu betapa dahsyatnya balasan neraka, kamu takkan sombong atas dunia kerana kamu takut dihumban ke dalam neraka. Kalau kamu tahu jaminan Allah syurga itu begitu indah, kamu takkan membalas segala kejahatan. Kamu hanya mendoakan kebaikan. Terbukti hari ini bumi Taif, semuanya orang telah bersyahadah kepada Allah, kepada Rasulullah, dia mengiyakan. Kalau dulu Nabi membalas dengan kejahatan, siapa orang yang nak berdakwah di situ? Siapa sisa baki umat yang boleh bersyahadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi akhlak ini ditiru. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saat engkau marah wahai Abu Bakar, aku bangkit meninggalkanmu kerana aku sudah tidak melihat malaikat berada di sampingmu, yang aku lihat adalah iblis di sisimu.
Bila iblis berada di sisi muslimat dirahmati Allah, kejahatan yang satu akan bertebaran menjadi banyak lagi kejahatan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim marad, dalam hati kita ni ada penyakit. Tak ada siapa boleh rawat. Kita tahu aku dengki kat orang tu, aku je tahu. Kita dah belajar dalam kitab 50 ciri-ciri munafik. Kita tak payah tengok orang punya hati sebab kita memang tak boleh scan hati orang. Tapi kenapa ya aku rasa tak senang bila orang tu dapat senang? Ini satu penyakit hati. Kata Quran, cepat-cepat rawat. Kalau kamu tidak rawat, Allah akan tambahkan penyakit itu. So dengan kita tidak merawat, mungkin muslimat kita upah tokmoh pula, pergi jatuhkan dia, aku nak ambil tahta dia tu, kan? Berganda lagi dosa. Jadi tamak pula. Okey, Tok Moh kata okey, dia dah jatuh dah, sekarang kau dapat tempat tu. Tak cukup lagi muslimat dirahmati Allah, nak ambil lagi hak orang lain. Maka dosa tu bertambah-tambah. Ini maksud Allah akan tambahkan penyakit yang bersarang di dalam hatimu. So siapa nak rawat? Allah kata tak ada siapa boleh ubah sesuatu kaum kecuali kamu nak ubah dirimu sendiri.